Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terlebih dahulu, kalau yang dah ada, tolong komen kejap sama ada suara saya dengar ataupun tidak. Nak test dahulu. Cubaan dahulu. Kalau yang dah ada, tolong komen kejap. Macam suara okey. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Harapnya semua okey, semua dengar ke? Kalau yang ada, boleh minta tolong komen sama ada dengar atau tak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Harapnya semua okey, semua dengar ke? Kalau yang okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, sebelum kita mulakan, kita share dahulu. Tinggal saya share sekejap. Saya nak share sekejap ya. Nak share di dalam grup WhatsApp tim penyimpanan emas dan juga grup Telegram. Okey, baiklah. Dah share. Okay, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya nak berkongsi sikit. Berkongsi tentang apa yang saya buat dan di mana yang saya buat. InsyaAllah malam ni saya akan live di dua tempat. Di dua rumah. Satu rumah yang biru dan putih. Satu lagi rumah hitam dan putih. Tak boleh nak sebut. Sebab dua-duanya ada rule. Tak boleh sebut salah satu. Kalau sebut salah satu tu, takut ada masalah pula. Jadi kita sebut rumah yang betul lah. Okay, baiklah. Kalau dah okey, insyaAllah malam ni apa yang saya nak kongsikan, share adalah tentang apa yang saya buat, iaitu apa dia, tak lain tak bukan, tajuk yang saya share sebelum ni adalah saya nak share tentang emas dan juga KAB Gold. Tanpa lebih panjang lah. Okay. Malam ni adalah tentang emas dan KAB Gold. Emas dan KAB Gold. Sebelum tu, izinkan saya perkenalkan diri sikit lah. Okay, nama saya Muhammad Nazif bin Badruddin. Penyimpan emas dan juga wakil jualan yang bertaraf Gold Group Manager, GGM. Dan juga adalah sebagai duta KAB Gold. Di bawah tim Gold Exclusive Network GEN, ataupun sebelum ni dikenali sebagai KAB Gold Kelantan. Okay, bila dah masuk tahun baru ni, kita tukar nama. Kita evolusi, berlakunya evolusi. Untuk perkemaskan lagi, insyaAllah bermula, salah satunya adalah bermula dengan sesi live. InsyaAllah sesi live perkongsian ilmu semua ini akan dijalankan secara berkala lah. Okay. Kenapa KAB Gold? Apa dia KAB Gold ni? KAB Gold ni jual emas ke? KAB Gold ni jual emas macam mana? Okay. Lepas tu, adakah ianya syarikat pelaburan emas? Ada lagi persoalan-persoalan lain. Mungkin yang
pelanggan lama masih ada lagi persoalan yang tak terjawab ataupun tak tahu, malam ni boleh sama-samalah kita dengarkan sedikit perkongsian daripada saya. Tidak mahu bercakap panjang, saya terus masukkan pengenalan KAB Gold. Malam ni antara beberapa benda yang saya akan sentuh adalah tentang sejarah penubuhan KAB Gold, misi, visi dan moto syarikat, model perniagaan, cara-cara pendaftaran akaun, produk KAB Gold, belian terus dan juga uncang emas, buyback, gold bar, uncang emas dan barang kemas untuk nilai spread. Okey, terima kasih Cikgu Shani. Okey. InsyaAllah tak apa komen. Kalau ada persoalan boleh komen-komen lah. Nanti insyaAllah saya akan cuba jawab. Yang mana tak faham lagi, yang mana dah faham, bolehlah tambahkan pemahaman. Okey, jangan lupa untuk sama-sama share, kongsikan. Mungkin ada pelanggan-pelanggan yang baru nak kenal ke, ataupun dah lama daftar tapi masih ada persoalan, boleh sama-sama masuk, kita sama-sama berkongsi pada malam ni. Okey, KAB Gold. Nama rasminya adalah KAB Gold Dynamic Sendiran Berhad. Okey, sebenarnya KAB Gold ni ditubuhkan, dah didaftarkan dah lama. Itu sejak 2017 lagi. Tapi kenapa tak dengar? Kerana dia tak bergerak secara official lagi. Tapi apabila segi tahun 2021 barulah KAB Gold bergerak secara official. Dilancarkan secara official. Okey. Dan pada tahun 2021 juga, okey, kalau yang ada sempat beli gold bar edisi pelancaran. Okey, gold bar edisi pelancaran yang ni, gold bar edisi pelancaran KAB Gold ni, pada kad ni ada tertera itu 19 Januari 2021. Tapi KAB Gold secara rasminya tidak dilancarkan pada 19 Januari 2021 disebabkan ada sedikit masalah teknikal lah. Tapi KAB Gold dilancarkan secara rasminya adalah pada Februari, iaitu bulan 2 Februari 2021, dan serentak dengan itu jugalah sebenarnya KAB Gold Kelantan sebelum ni ataupun Gold Exclusive Network Gen ni ditubuhkan. Serentak sama je. Hari ini KAB Gold dilancarkan, hari itu jugalah Facebook FB page. Saya dah silap sebut lah. Tak boleh sebut sebenarnya. Sebab saya ada live satu lagi ni di Rumah Hitam ni. Hitam Putih. Serentak dengan itu jugalah KAB Gold, tim KAB Gold Kelantan ditubuhkan. Okay. Siapa dia KAB Gold ni? Okay. KAB Gold ni sebenarnya stand for Knowledge Asset Bullion. Okay. Emas. Memang KAB Gold ni jual emas. Tapi yang paling utama adalah knowledge, iaitu ilmu. KAB Gold ni fokus utamanya adalah untuk mengajak, membimbing dan mengajak seramai masyarakat lah untuk simpan emas, bukan sekadar simpan saja-saja. Simpan emas dengan ilmu. Okey, macam mana saya boleh tertarik dan kenal KAB Gold ni? Sedikit sejarah, saya ringkaslah. Okey, saya bermula dengan emas ni. Emas pertama yang saya beli adalah dalam bentuk barang kemas, itu semasa saya tingkatan 6. Masa sekolah lagi lah. Time tu tak tahu macam mana, tengah-tengah bersembang dengan kawan, salah seorang kawan tu ada kedai emas milik ayah dia. Dan seorang kawan lagi bersembang-sembang, kami bersembang di situlah pertama kali saya kenal emas. Dengar kawan cakap tu, simpan emas lah, simpan emas, lama-lama harganya makin naik. Itu je. Ilmu yang saya ada ketika itu adalah beli emas, simpan, makin lama harga makin naik. Cukup. Sebenarnya itu pun sudah cukup. Dah cukup baik daripada kita lipat sana, lipat sini. Akhirnya dengan kita sekali terlipat. Akhirnya terlopong. Itu lebih baiklah. Itu emas ketika tu harganya adalah sekitar mungkin 100.5 kot, 1 gram. Saya tak kenal. Buat pertama kali saya kenal emas, saya tak kenal dengan harga gram. Saya kenal dengan harga serial berat. Di Kelantan ni, dia lebih famous berat emas tu dikenali dengan serial berat. Serial berat ni sama dengan 2.72 gram emas. Waktu tu saya beli sebentuk cincin. Bukan nak kahwin. Saya kata 6 lah guru. Masih bersekolah. Baru tingkatan 6. Beli cincin bukan untuk kahwin. Tapi disebabkan ada sedikit wang saku sekolah. Kalau tak silap saya dalam 300 lebih lah saya boleh beli sebentuk cincin yang
agak tebal juga, iaitu yang second hand lah. Saya beli dengan niat untuk simpan saja, cukup cakap tu. Lepas tu bila masa lah saya nak beli pula emas seterusnya tu, saya sempat beli 3 kali dalam tempoh saya belajar. Satu semasa sekolah, 2 lagi adalah semasa bergelar mahasiswa, dan 1 lagi adalah sebelum saya kahwin. Lepas tu dipendekkan cerita, pada COVID 2020 saya dikenalkan dengan salah seorang kenalan rapat lah, kenalan terdekat, senang cerita, dipendekkan cerita, tentang lebih baik simpan emas dalam bentuk emas 999, iaitu dalam bentuk gold bar dan juga dinar. Bila dah tahu, saya terus buat pembelian di sebuah syarikat emas yang agak besar, agak gagah. Untuk pembelian pertama tu sebenarnya saya tak fikir apa pun, saya just beli untuk simpan. Sebenarnya dengan pembelian saya tu, kalau diikutkan untuk promosi tu, saya dah layak untuk jadi dealer di syarikat tersebut. Tapi saya tak fikir benda tu, saya just fikir untuk beli dan simpan. Sehinggalah pada penghujung tahun 2020 juga, saya diberitahu, sebelum KB Gold tu boleh lagi lah, diberitahu bahawa akan adanya sebuah syarikat Bumi Putera Muslim Islam. Sebelum tu saya tak kenal pun lagi Ustaz KB ni, dan katanya pengerusinya adalah Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar ketika itu. Saya pun tak kenal juga masa tu, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Tapi bila saya search, tengok balik, tengok semua profilnya, ini bagus, ini kita kena support lah. Dan saya yakin takkanlah orang yang di Tan Sri ketika itu Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar ni akan buat syarikat yang scam kan. Di situ timbulnya kepercayaan. Jadi apabila KB Gold dilancarkan, saya terus beralih 100% lah. Saya terus beralih 100%. Sebelum KB Gold ditubuhkan dulu, saya memang dah buat pasang azam untuk terus berpindah kepada KB Gold. Bila dilancarkan, iaitu bila diberitahu akan dilancarkan tu, saya dah tertunggu-tunggu sebenarnya pada waktu tu. Bila dah dilancarkan, tanpa berfikir panjang, saya terus masuk dan beralih totally 100% kepada KAB Gold. Lepas tu di sinilah yang tadinya sebabnya adalah sekarang ni pengerusinya Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar lah. Lepas tu CEO Ustaz Muhammad Khairul Anwar bin Muhammad Basri, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Khairul Anwar Basri, Ustaz KAB. Lepas tu perjalanan panjang lah. Dipendekkan cerita, kita tak nak dengar kisah saya malam ni. Saya nak kongsikan tentang lebih kepada emas dan KAB Gold. Dan seterusnya adalah penasihat syariah. Penasihat syariah adalah Dr. Ahmad Sufyan bin Cik Abdullah. Bagi yang tak kenal Dr. Ahmad Sufyan ni, saya sendiri pun baru kenal juga sebenarnya Dr. Ahmad Sufyan ni. Bila tengok-tengok, sebenarnya kalau yang biasa di rumah biru putih ni, saya panggil sini rumah biru putih, sini rumah hitam putih. Sini F. Saya tak boleh sebut. Sebab kalau sebut nanti ada masalah pula. Bila saya search tengok balik, kalau yang biasa dengan rumah biru putih ni, page muamalat.my. Sebenarnya memang page muamalat.my itu dikendalikan oleh Dr. Ahmad Sufyan, Cik Abdullah. Dan beliau ni adalah seorang yang pakar lah, menjadi rujukan banyak jabatan-jabatan agama Islam di Malaysia, termasuklah JAKIM sendiri. Beliau juga adalah salah seorang kata panel ataupun majlis, terlibat dengan majlis fatwa di negeri-negeri. Memang dia menjadi pakar rujukan dalam bidang kewangan, terutama sekali emas. Sebenarnya Dr. Ahmad Sufyan ni, bila dia dah buat live semua, rupa-rupanya dia adalah jiran sekampung saya. Beliau ni jiran sekampung. Tak jauh pun daripada rumah saya, daripada rumah saya ni. Dekat je, tak jauh pun. Bila dah sembang, tahulah. Lepas tu, tak nak cerita panjang pasal bukan nak tahu sejarah saya apa. Yang menariknya lagi adalah, kita tahu Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar ni adalah orang syariah. Figura syariah bukan sahaja di Malaysia tapi antarabangsa. Beliau Tan Sri ni terlibat sebagai salah seorang penggubal dalam untuk Foundation Emas Peringkat Antarabangsa
dia juga membentangkan kertas kerja dan membuat piawaian, okey, untuk emas syariah untuk peringkat antarabangsa. Okey, itu kita dah tahu. Figura pengerusinya adalah figura syariah antarabangsa. CEO adalah penasihat syariah yang bertauliah dan masih lagi memegang status sebagai penasihat syariah di sebuah bank. Tapi walaupun ada 2 orang figura penasihat syariah, KAB Gold masih lagi lantik penasihat syariah berkecuali. Okey, ini adalah lebih menjamin ataupun kita akan dapat lebih kepercayaan lah tentang patuh syariah di KAB Gold ni. Seperti KAB Gold tekankan, bukan sekadar patuh syariah tapi juga dipandu oleh syariah. Okey, itu lebih menguatkan lagi lah kita tentang tambah-tambah kita orang Islam ni memang sangat penting lah benda-benda macam ni. Tambah emas ni pula adalah item ribawi yang mana jual belinya bukan boleh dibuat senang-senang macam tu saja, mudah-mudah. Sebab apabila berlakunya benda-benda yang kecil saja, benda-benda yang kita anggap remeh tapi sebenarnya kalau kita tak tahu boleh membawa kepada benda tu bawa dosa. Jadi kita nak elak lah. Tambah-tambah kita orang awam ni nak faham benda tu bukannya senang, susah. Tapi bila adanya figura syariah macam ni, ia akan lebih menguatkan semangat kita lah. Okay, lebih menimbulkan kepercayaan. Okay. Lepas tu saya emas. Okay, saya emas ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk menguji dan mengesahkan tulen emas tersebut. Itu tak lain tak bukanlah Encik Abdul Syukur bin Anwar. Okay, Encik Abdul Syukur Anwar ni kalau dalam pemain emas ni dia dikenali sebagai Governor emas. Governor emas. Ibaratnya tanda tangan dia tu seperti Governor Bank Negara lah pada kertas tu. Bagi yang tahu, tahulah. Saya ni ramai. Di Malaysia ni ada ramai. Tapi yang Bumi Putera dan yang disegani, dipercayai seperti Encik Abdul Syukur Anwar di bawah KLSC ni memang susah lah. Agak susah nak cari. Kalau bawa emas, kalau sesetengah Aranu, bawa saja emas, tengok disah tulinkan oleh KLSC, dia tak cakap banyak dah. Okey, terima terus. Tentu. Itu adalah sedikit sebanyak figura-figura di belakang KAB Gold. Okey, seterusnya. Next slide. Okey, sedikit model perniagaan KAB Gold. Okey, model perniagaan KAB Gold. Model perniagaan adalah berkonsepkan referral. Betul tak sebutan tu? Kalau sebutan saya salah, maaflah. Referral. Semua pelanggan berdaftar diajak untuk beli secara terus dengan KAB Gold. Yang ni uniknya. Yang ni salah satu sebab lagi saya tertarik. Okey, sebelum tu setiap pelanggan berdaftar membina empayar emas dengan KAB Code masing-masing. Okey. Salah satu lagi sebab saya tertarik untuk sama-sama buat bisnes KAB Gold ni adalah sebabnya konsep dia adalah referral. Saya sendiri bukanlah seorang yang minat dalam urusan jual beli berniaga ni. Memang saya tak minat langsung. Memang saya tak minat. Memang tak nak terlibat. Kalau pekerjaan terakhir yang saya akan buat adalah jual beli. Memang saya tak minat jual beli ni. Urusan jual beli memang saya tak minat. Memang saya tak minat. Tapi kenapa saya boleh berminat dengan KAB Gold? Kerana saya tak menjual pun. Tapi apabila kita tak minat tu, kita tak boleh terus tak minat macam tu. Kita kena keluar daripada comfort zone kita. Okay, sebelum saya bergelar seorang guru, selepas saya bekerja di sebuah JLC di ibu kota, saya balik ke Kelantan dan bekerja di sebuah koperasi sebagai bagian sale. Apabila kita tak boleh duduk dalam comfort zone lah, kita kena keluar dan cuba juga. Walaupun benda tu kita tak minat, tapi saya cuba keluar dan buat benda yang saya tak minat. Selepas beberapa masa, memang saya tak boleh. Lepas tu, sehinggalah saya bekerja sekarang sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Memang itu adalah daripada kecil lagi lah, memang nak jadi pendidik. Okey, apabila masuk pada KAB Gold ni, kenapa saya nak buat adalah satu, apabila mentor saya GM02 beritahu, benda yang baik ni, ilmu yang baik ni, rugi kalau kita buat seorang diri. Lebih baik kita kongsikan. Jadi di situlah apabila
KAB Go dilancarkan ni bukan sekadar saya jadi pelanggan, tapi dalam masa yang sama terus saya grab untuk jadi wakil jualan. Bila satu masa tu saya realize balik, kenapa aku buat KAB Go ni? Sedangkan saya ni tak minat menjual. Okey. Sampai satu tahap saya fikir, oh rupanya saya ni bukan menjual. Bukan menjual. Tapi adalah wakil jualan ni mendidik masyarakat. Okey. Masyarakat menyimpan emas dengan ilmu. Ada beberapa wakil jualan tu ada 3 peringkat, Gold Group Manager, Gold Manager, Gold Advisor. Saya ni saya tak nak sentuh lah untuk lebih panjang. Okey. Sebabnya akan ada belakang tu akan ada sikit lagi penerangan tentang wakil jualan secara umum lah. Okey, seterusnya macam mana nak daftar? Okey, macam mana nak daftar? Cara pendaftaran akaun pelanggan baru. Okay, pelanggan baru boleh terus daftar di kabgold.my. Masuk saja ke website masuk saja, type je kabgold.my tu. Tekan pada butang daftar, boleh isi maklumat, semua isi wajib isilah. Dan okey, untuk yang website baru ni, apabila kita dah isi semua dah, apabila kita accept bawah sekali tu, apabila dah berjaya, kita kena naik ke atas balik. Sebabnya sama ada kita berjaya atau tak akan tertera di atas tersebut. Atas tu website paparan tu tak akan berubah. Yang berubahnya adalah pada bahagian atas akan tertera kita dah berjaya untuk daftar. Yang tu kita kena alert lah. Tapi kita tak digalakkan untuk daftar direct tanpa ada introducer. Okey, jadi kalau ada yang malam ni, mungkin ada pelanggan baru ke yang tiba-tiba nampak live saya, ada kawan-kawan share ke ataupun rakan-rakan FB saya. Alah, tersasu keluar lagi. Okey, ada rakan-rakan yang di sini ternampak. Kalau yang nampak melalui rakan-rakan share tu, boleh rujuk rakan tersebut. Boleh rujuk rakan-rakan yang share posting ni, yang ajak untuk sama-sama dengar ni, tanya dia macam mana daftar. Jangan daftar direct di KAB Gold tu. Sebabnya kena ada introducer. Kalau yang nampak di rumah biru putih saya ni, bolehlah kalau nak tanya saya apa-apa. Ataupun boleh kontak mana-mana wakil jualan yang ajak pada malam ni. Okey. Kenapa KAB Gold tak galakkan macam tu adalah kerana setiap pelanggan perlu ada introducer. Kenapa? Sebabnya introducer inilah akan membantu kita apabila kita berada dalam kesusahan. Ada orang tak naklah ada introducer. Nanti untungkan introducer je. Nanti dia yang kaya. Ni pemahaman yang salah lah. Kalau fikir macam tu sebenarnya salah. Sebabnya kalau pelanggan biasa tu beli, sebabnya salah satunya kerana kita beli adalah secara direct di KAB Gold. Bukannya melalui wakil jualan. Bukannya kita daftar KAB Gold, kita beli emas melalui wakil jualan. Tak. Kita beli direct dengan KAB Gold juga. Wakil jualan ni adalah bertindak sebagai pemudah cara dan pembimbing kita. Itu sahaja. Pelanggan biasa beli emas yang KAB Gold, harga sama. Wakil jualan beli emas yang KAB Gold, harga sama juga. Cuma bezanya wakil jualan ni dapat insentif. Itu sahaja. Pendaftaran adalah percuma. Pendaftaran adalah percuma dan pelanggan wajib menggunakan alamat email. Pastikan ini adalah salah satu lagi yang paling penting adalah email. Sebabnya apabila kita dah berjaya daftar, KAB Gold akan send email kepada email yang kita daftarkan. Bila KAB Gold send email tu, kita perlu verify. Sekarang ni, pelanggan daftar akan dapat email, introducer tu pun akan dapat email juga. Pendaftaran adalah percuma. Satu, memanglah kalau kita dengar tempat lain pun pendaftaran percuma. Daftar ni jaranglah. Daftar ni berbayar. Tak ada. Rasanya sangat sedikit lah kalau daftar ni kena bayar. Kebanyakannya daftar tu adalah percuma. Cuma tempat lain 2.5 tu ada syarat. Lepas daftar kena buat ni. Lepas daftar kena beli ni. Kena daftar, kena buat tu. Di KAB Gold tak. Nak daftar je, daftar je lah dulu. Ala-ala ni. Tapi duit tak ada lagi nak beli emas. Tak apa, daftar je dulu. Nak buat belian kemudian pun tak ada masalah. Akaun tu tetap aktif. Dia tak
kena freeze ke, kalau nak buat belian balik kena denda ke, tak. Itu uniknya. Lebihnya KAB Gold berbanding ada setengah syarikat lain. Okey. Macam mana daftar? Okey. Untuk daftar tu, apabila kita dah berjaya daftar, maka kita akan dapatlah kod KAB. Mestilah okey. Ini sedikit yang saya dah beritahulah. Kita teruskan. Okey. Apabila kita dah berjaya daftar, dah boleh login, ada dua benda penting pertama yang kita perlu buat. Okey, yang paling penting yang pertama adalah beneficiary. Betul tak sebutan saya tu? Beneficiary kena isi ataupun penama. Kenapa? Okey, kita boleh isi dua orang penama. Tak kisahlah kalau lelaki ada isteri, boleh isi nama isteri, apa nama anak, tak nama ayah ke nama ibu, tak kisah. Siapa-siapa pun tak kisah. Tapi apabila kita isi, kita kena ingat untuk beritahu dia. Okey? Kenapa? Sebabnya apabila berlaku sesuatu kepada kita, boleh bacalah di slide tu. Yang di sini boleh baca di slide. Yang di sini boleh dengar penerangan sajalah. Apabila berlaku sesuatu kepada kita, emas milik kita yang berada dalam akaun Uncak Emas. Kalau emas yang fizikal yang di tangan kita macam ni, yang ni okey, adalah sikit. Yang ni ada sikit je, tak banyak. Okey. Kalau yang macam ni tak apa, tak ada masalah. Kalau yang macam ni lagilah. Betul. Yang ni tak apa, tak ada masalah. Yang kita pegang. Yang ni kita pegang pun tak ada masalah. Cuma kalau yang dalam akaun tu mungkin akan jadi masalah. Contoh kalau kita meninggal ke, macam mana waris ataupun keluarga kita nak tuntut. Caranya adalah penama yang diisikan. Okey, penama yang diisikan dalam sistem. Okey. Ni dalam sistem ni boleh pergi tuntut dengan pihak KAB Gold. Okey, jadi disebabkan itulah kita kena maklumkan. Mungkin kita dah isi tapi kita tak maklum kepada, contohlah tak maklum kepada isteri. Contoh suami meninggal, tak maklum kepada isteri bahawa dia ni ada simpanan emas di KAB Gold. Contoh ada 1 kilo dalam UE. Macam mana pihak KAB Gold nak bagi? Sedangkan tak ada kontak maklumat. Si isteri ni pula tak tahu suaminya ada 1 kilo ni dalam akaun UE. 1 kilo hari ni sekitar 300 ribu lebih lah. 1 kilo dia sama dengan sebiji rumah, sebuah rumah. Okey, itu sebabnya kita kena isi. Kalau penama tu meninggal dahulu, maka kita kena tukarlah penama orang lain pula. Okey, kalau pemilik tu meninggal dunia, yang penama ni boleh pergi tuntut dengan pihak KAB Gold. Okey, kalau tak ada, kalaulah dia kata contohlah pemilik akaun tu meninggal dunia, dia tak isikan dalam penama dalam akaun KAB Gold. Dia boleh tuntut tapi dengan syarat dia perlu kemukakan bukti-bukti bahawa si mati ni adalah ahli keluarga dan boleh menerima hibah, boleh menerima wasiat, boleh menerima harta pusaka lah. Okey. Boleh isi tempat. Okey, macam mana nak isi? Bila kita dah login, boleh tekan di bahagian profile dan beneficiary. Okey, itu untuk isi penama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa untuk isi bank statement. Okey, tempatnya sama juga, profile. Ke bawah tu ada bahagian bank statement. Yang ni saya terlupa nak masukkan dalam slide. Sebabnya ada dua sebab. Ada dua sebab kenapa kita kena update bank statement. Satu adalah apabila kita nak jual emas dalam akaun Uncak Emas KAB Gold, untuk KAB Gold bayar tu perlunya ada bank account. Macam mana kalau kita nak jual tapi KAB Gold tak tahu nak bagi duit tu kat mana? Itu jadi masalah. Yang kedua adalah kalau sebagai wakil jualan, KAB Gold nak bayar insentif. Tapi tak apalah, kalau sekadar insentif tu kita ada pilihan. Ni lebihnya KAB Gold satu lagi adalah apabila bayar insentif tu ada pilihan sama ada kita nak duit ataupun gerak emas. Okey, dua produk utama KAB Gold. Dua produk utama KAB Gold adalah belian terus dan juga uncang emas. Okey, apa dia belian terus? Belian terus ni adalah kita beli
emas fizikal terus. Okey? Ingat, beli emas pastikan dapat emas fizikal. Tak ada. Beli emas tak perlu dapat emas fizikal. Itu kalau tanya. Ada yang mempertahankan beli emas tak perlu pun dapatkan emas fizikal. Yang tu saya tak nak berbahas lah. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya belajar adalah berdasarkan mengikut apa-apa yang pakar kewangan, pakar emas katakan apabila kita beli emas mesti dapat emas fizikal. Ada yang kata tak apa, tak perlu pun emas fizikal. Itu kalau nak pegang dia tu silakanlah. Tapi saya berpegang kepada beli emas mesti dapat fizikal. Beli 1 gram mesti dapat 1 gram. Tak ada beli 1 gram dapat 100 gram. Yang tu cerita lain. Kita nak hari ini adalah tentang produk KB Gold. Satu adalah belian terus dan satu lagi adalah uncang emas. Okey. Mula-mula kita tengok belian terus. Kaedah pembelian. Belian terus sekarang ni mudah, senang. Kita login saja, boleh pilih account. Dalam account KB Gold tu, item-item yang kita nak. Sudah tertera macam mana kita buat, hanya login. Pergi saja ke bahagian belian terus, boleh buat pilihan produk. Okey. Cara-cara pembelian tu ada dah disediakan di saya buat video untuk cara pembelian. Macam mana nak cari tu boleh tekan lah nanti. Boleh tanya balik. Rakan-rakan pun ada dah bagi tahu. Okey. Satu lagi adalah uncak emas. Kita akan beritahu kejap lagi. Okey, cuma apabila kita beli ni macam mana nak ambil? Okey, untuk pengetahuan semua, KB Gold sekarang ni ada 2. Okey, ada 2 tempat. Satu adalah ibu pejabat di KL Trader Square, iaitu di Gombak. KL Trader Square di Gombak. Dan satu lagi adalah cawangan di Lunas. Okey, kita boleh pilih. Dan juga ada tempat-tempat tertentu lah seperti di UAE dan di Uniza. Untuk Gold Bar, UAE dan Uniza boleh buat pilihan tertentu. Untuk ambil tu, kita ada 3 pilihan. Sama ada self collect, ambil di pejabat KB Gold. Kedua adalah postage dan ketiga adalah KAB hantar. Yang ni akan saya perincikan sekejap lagi. Okey, pembatalan pembelian. Yang ni satu lagi uniknya, lebihnya KB Gold adalah sekiranya pelanggan telah add to cart dan belum buat pembayaran, pembelian tersebut akan dibatalkan secara automatik dalam masa 24 jam tanpa charge penalty. Kalaulah kita katakan kita nak beli gold basah ni 1 gram, kita dah add to cart tapi tiba-tiba ada urusan lain. Terkeluar. Tiba-tiba tak sempat nak bayar, dia tak ingat. Automatik kalau pukul 12 malam nanti, contoh sekarang kita buat, pukul 12 malam nanti automatik akan terbatal. Okey. Kalau tak buat pembayaran, kita ada 3 pilihan. Sama ada kalau tak buat pembayaran. Okey, kalau tak selesaikan pembayaran ada 3 pilihan. Sama ada kita teruskan pilihan pembayaran, ataupun kedua kita batalkan pembelian tersebut, ataupun ketiga secara automatik pada pukul 12 ataupun 24 jam akan terbatal pembelian tersebut. Okey. Self collection boleh ambil di tempat KB Gold lah, di ibu pejabat ataupun kedai KB Gold di Lunas. Okey, pelanggan boleh hadir tanpa buat temu janji. Tengok saja dalam KB Gold tu. Okey, dah boleh collect, kita boleh collect. Postage, okey, postage ni bermaksud pelanggan memilih untuk menggunakan syarikat kurier penghantaran yang dipilih pihak KB Gold. Okey, pihak KB Gold dah tetapkan. Okey, dah tetapkan untuk gunakan khidmat kurier tersebut lah. Kita tak boleh pilih. Sebenarnya kejap ni akan membandingkan pihak pengurusan juga. Okey, yang tu satu. Satu lagi adalah bayaran adalah 10 untuk Semenanjung, 15 untuk Sabah Sarawak. Okey, postage tidak punya insurans dan risiko postage ditanggung sepenuhnya oleh pelanggan. Okey. Mungkin ada yang mempersoalkan. Tak naklah, tak ada insurans. Okey, sebenarnya apa yang saya difahamkan adalah tak ada mana-mana syarikat kurier yang menawarkan insurans kepada emas. Okey, kita faham itu? Tak ada mana-mana syarikat yang menawarkan insurans. Saya difahamkan macam tu. Okey. Macam mana pula ada sesetengah orang yang mengatakan, okey, ini kurier beri insurans. Ada insurans. Okey. Saya difahamkan
sebenarnya bukan kurier tu yang beri jaminan insurans, tapi dia sendiri yang beri jaminan insurans. Bermaksud sekiranya berlaku apa-apa kepada emas yang dipost tu, dia sendirilah yang akan ganti. Macam tu. Mungkin dia tu mampu, mungkin dia dah mungkin dia penjual emas tu dah jadi jutawan, dia jual gelang ke rantai ke, kalau hilang dia boleh ganti, tu tak masalah. Dan memang sebenarnya memang jual beli rantai, gelang, barang kemas pun memang dah sekarang ni postage je. Semua ni sekarang ni dah postage, masuk dalam channel-channel tertentu, tengok dan telefon, dah tak perlu pergi kedai dah sekarang ni. Hanya tengok saja, pilih mana berkenan, maka buat muayanah, terus post. Sebenarnya tak ada masalah. Sebenarnya postage ni tak ada masalah. Dan saya sendiri pun memang dah banyak pengalaman daripada tahun 2021 sehingga tahun 2024 ni, walaupun baru sebulan, rasanya 24 belum beli lagi, belum sampai lagi. Sehingga bulan lepas 2023, sebab 2024 baru masuk, sehingga tahun lepas 2023 pembelian emas yang terakhir, urusan jual beli dengan KB Gold yang terakhir, semuanya hampir mostly lah, kebanyakannya adalah melalui postage. Alhamdulillah, setakat ni tidak berlaku sebarang masalah. Pihak KB Gold juga mengambil langkah-langkah keselamatan yang tertentu bagi menjamin keselamatan barang kita. Yang tu. Jadi untuk urusan keselamatan tu bagi saya tak pernah ada masalah lah. Untuk saya sendiri tak pernah ada masalah. Okey. Seterusnya KAB Hantar. Okey, KAB Hantar ni unik. Tak ada rasanya lah. Mungkin tak pernah dibuat orang kot. Iaitu KAB Gold sendiri yang hantar. KAB Gold sendiri yang hantar. Sama ada staff. Biasanya staff lah akan hantar. Dan saya sendiri sempat menggunakan khidmat KAB Hantar ni ke Kelantan. Yang ni staff KAB Gold sendiri lah hantar sampai depan tangga. Cuma sekarang ni dihentikan dahulu untuk proses seterusnya. Ada proses-proses yang KAB Gold lihat ada kelompangan, KAB Gold akan tambah baik. Yang tu. Apabila KAB Gold ni nampak kelompangan, ada masalah tertentu, KAB Gold akan cuba perbaiki, cari solusinya yang terbaik. Okay. Buat masa sekarang adanya dua pilihan untuk KAB Hantar. Itu satu di Lembah Kelang dan satu lagi di Selangor. Untuk Lembah Kelang, parselnya satu parcel 15, untuk Selangor adalah RM20. Risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak KAB Gold. Okey. Okey, ini seterusnya konsep uncang emas. Okey, boleh bacalah. Saya tak nak bacalah penerangan konsep uncang emas tu. Okey, cuma saya nak memudahkan uncang emas ni adalah uncang emas ni unik. Okey. Uncang emas ni adalah untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk beli emas fizikal terus. Contoh, nak beli 1 gram hari ini, 1 gram harganya fizikal adalah sekitar RM338 untuk 1 gram. Untuk hari ini, 1 gram 338. Okey, bagi kita mungkin, bagi yang mampu tengok, boleh beli. 1 dinar pun boleh beli lagi. Sekitar 1,400 boleh beli, tak ada masalah. Tapi tak semua orang. Tambah-tambah sekarang ni kos hidupnya tinggi. Jadi KAB Gold tampil memperkenalkan uncang emas. Yang mana uncang emas ni kita boleh beli serendah 0.25 gram dengan harga sekarang ni sekitar RM80. Sekarang ini kebanyakan dah lebih atas dari RM80. Mula-mula diperkenalkan dahulu adalah 60 lebih saja, tak sampai 70. Pada tahun 2021 tu memang saya konsisten lah setiap bulan adalah sekitar RM60, di bawah RM70. Sekarang ni dah lebih daripada RM80. Dah susah nak dapat bawah 80. Okey. Konsep uncang emas ini adalah pihak KAB Gold. Ni emas kilo ni. Pihak KAB Gold pegang emas kilo ni. Sini tak nampak emas kilo. Ada emas kilo ni, pihak KAB Gold beli emas kilo ni dengan pihak pembekal. Okey. Lepas tu pihak KAB Gold peruntukkan sekilo ni dalam akaun uncang emas. Okey. Jadi 1 kilo emas ni kita kongsi, beli sikit seorang. Yang ni memang sangat membantu bagi orang yang satu yang kurang berkemampuan, dua orang yang tak nak pegang sendiri,
Itu adalah dua golongan yang sangat digalakkan untuk beli emas dan simpan emas dalam akaun Uncang Emas. Sebabnya kita boleh kongsi sikit demi sikit, sikit seorang. Okay. Bila dah cukup, bila dah cukup tempoh masa tertentu 30 hari, KB Gold peruntukkan 30 hari. Kenapa? Kenapa tak boleh keluarkan terus? Kenapa kena tunggu sampai 30 hari? Macam ni. KB Gold beli 1 kilogram emas untuk dijual, diperuntukkan di dalam akaun Uncang Emas. Apabila kita kongsi sedikit demi sedikit, sampai 30 hari itu adalah masa yang cukup untuk pihak KB Gold pergi hantar ke kilang dan buat dalam bentuk item kecil-kecil, contohnya seperti 1 gram macam ni. Apabila emas yang kita dah beli tu cukup masa 30 hari, maka kita boleh keluarkan dalam bentuk fizikal macam ni. Ada orang kata, kenapa sampai tunggu sampai 30 hari? Kenapa tak boleh keluarkan terus? Kalau dah kata kita nak keluarkan terus, beli je lah yang fizikal macam ni terus. Ada pula yang soalkan, kenapa tak buat 0.5 gram? Buatlah dalam bentuk fizikal 0.25 gram. Ada je yang jual 0.25 gram. Baik. Sebenarnya harga kad ni, bukan harga kad lah, harga emas lah. Harga emas ni adalah bergantung kepada proses pembuatannya. Untuk 1 gram ni harganya RM338. Katakanlah kita ambil harga Uncang Emas ini adalah RM328. Apabila diletakkan premium sekali, jadilah RM338. Kita faham setakat situ. Apabila kita beli 0.5 gram, dia tak akan bahagi dua saja harganya. Jadi item lama, sekarang ni tak ada design macam ni. Item lama dia tak akan jadi harga tu tak akan jadi bagi dua, tapi harga tu akan jadi lebih mahal, lebih tinggi. Sebabnya kos untuk buat 0.5 gram ni akan memakan kos yang lebih banyak. Contoh, untuk buat satu gold bar 1 gram ni hanya sekali perlu chop. Senang chop lah, minting. Tapi untuk dapatkan 1 gram dengan gold bar 0.5 gram, perlu buat 2 kali. Macam mana pula kalau 0.25 gram? Maka 4 kali. Jadi di situlah kosnya akan lebih banyak. Disebabkan itulah kita tak sesuai beli emas 0.25 gram. Sebab harganya rata-rata, ada yang tengok di rumah sinilah. Ada yang jual 0.5 gram, berapa puluh ringgit, ramai, memang ramai sangat beli. Memang sangat ramai yang beli. Sebabnya harga emas tu murah. Tapi sebenarnya kita tak tahu kos tersembunyi. Katakanlah kita genapkan RM80 untuk 0.25 gram. Apabila bukan 0.5 gram, 0.5 gram ni harganya kalau dijual tu 100 lebih, 130. Tak silap. Kita kena darab pula harganya untuk cukupkan 1 gram ni macam mana. Yang jual 0.1 gram pun ada. 0.1 gram RM50. Ramai yang beli. 0.1 gram RM50 bermakna untuk dapatkan 1 gram ni harganya RM500. Yang tu silap. Itu tak sesuai lah. Yang tu bila kita nak tengok, nak beli emas, bukan sekadar beli saja, emas kita boleh beli. Nak tengok. Yang tu perbincangan yang panjang pula lah. Itu saya tak bercadang untuk terangkan. Kita sembang buat tajuk lain pula. Yang ni hari ni nak cerita pasal KB Gold saja. Uncang Emas, kaedah pembelian. Kaedah pembeliannya sangat mudah. Apabila kita login, boleh saja terus ke Uncang Emas, tekan saja e-purchase. Kita ada dua pilihan. Dalam akaun Uncang Emas tu, apabila kita dah masuk ke KB Gold, ada dua pilihan. Sama ada kita nak beli menggunakan amount duit, kita nak masukkan duit, jumlah duit, ataupun kita nak masukkan jumlah gram emas. Yang tu senang. Itu lebih mudah lah. Satu lagi adalah apabila yang di sini boleh nampak slide yang saya paparkan, customer balance. Ada 1 gram saya. Sikit je emas. Tak ada, tak banyak pun emas saya. Yang ni nampak. Yang tadi blur. Yang ni tak ingat nak blur lah tu. 1 gram tak sampai 2 gram pun saya ada emas. Sikit je lah. Yang menariknya adalah KB Gold dah tuliskan belian minimum kita adalah 0.5 gram dan belian maksimum kita adalah seperti yang tertera. Kenapa ada belian maksimum? Ada setengah kedai tu
Tak letak pun. Nak beli berapa, beli je lah. Okay. Tak nak cerita pasal tempat lain, tapi nak cerita pasal KAB Gold. KAB Gold seperti yang saya beritahu tadi, KAB Gold peruntukan kebanyakannya dalam satu masa itu adalah 1 kilogram emas. Bermakna bila dah orang beli sikit, orang ni beli sikit, orang tu beli sikit, maka akan kuranglah daripada 1 kilo. Bermakna dalam satu masa tu kita boleh beli gram emas yang tinggal ini saja. Contoh, ada dah orang beli 10 gram emas. Lepas tu beli lagi 10 tu tinggallah 900 gram emas. Bermakna belian maksimum kita pada waktu itu adalah 900 gram emas sahaja. Kita tak boleh beli lebih daripada itu. Sebabnya itulah emas yang KAB Gold peruntukkan untuk akaun uncang emas pada waktu itu. Okey, apabila dah habis terjual 1 kilo ni, letak tepi, dah habis terjual 1 kilo tu, maka KAB Gold akan tutup secara automatik. Sistem tu akan blok. Kita dah tak boleh nak buat pembelian. Okey, macam mana buat pembelian? Alah, KAB Gold ni nak jual ke tak nak? Sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Okey. Inilah ketulusan patuh syariah di KAB Gold berbanding tempat lain. Kalau tak ada, KAB Gold katakan tak ada. KAB Gold tak malu. Berbanding setengah mungkinlah ada orang buat. Oh, ada tak apa. Buat penjara dulu. Nanti esok kita post. Padahal emas tu berada dengan supplier lagi. Tak boleh. Kalau emas ni tak boleh macam tu. Bukannya macam kita nak beli barang-barang lain. Emas tak boleh macam tu. Emas tu dia kena ada di tangan penjual dahulu, barulah kita boleh beli. Kalau barang tu, kalau emas tu tak ada di tangan penjual, tapi penjual tu beli, penjual tu jual juga kepada pembeli, itu dah jadi berdosa lah. Sebabnya tak ada. Penjual tu perlu betul-betul ada emas, barulah boleh jual. KAB Gold secara telus. Kalau kata tak ada, automatik sistem akan blok. Sistem dah key in lah. Pihak KAB Gold dah key in data-data, dah key in berapa jumlah, berapa gram emas yang ada. Bila dah habis, dah tak boleh buat pembelian. Okey. Macam mana buat pembelian lagi? Nak buat pembelian lagi, tunggu pihak KAB Gold restock. Okey. Kena tunggu staff lah untuk key in. Yang ni satu lagi adalah paling penting. Yang ni perlu bersama wakil jualan yang aktif. Terutama sekali geng-geng duta ni lah. Yang ni paling rapat dengan staff office, staff-staff pengurusan. Sebab tu apabila pelanggan biasa ni nak buat pembelian, tak ada. Terus maklum kepada introducer terus akan maklum kepada pihak pengurusan secepat mungkin akan top up gram emas yang baru. Itu pentingnya. Carilah introducer yang betul. Okay. Lepas tu sama juga pembatalan, ada 3 kaedah juga. Dah buat pembelian, dah tak boleh, nak cancel lah. Okay. Tapi kita boleh buat buyback. Yang ni pentingnya, seperti yang saya kata awal tadi, apabila dah berjaya daftar akaun KAB Gold, 2 benda penting yang pertama yang kita perlu buat adalah, yang pertama kita perlu isi penama, dan yang kedua adalah update akaun bank. Tujuannya salah satu untuk buat buyback. Okey. Pengeluaran uncang emas. Yang ini senang. Untuk sistem baru ni bermula pada November 2023, semuanya dah dalam sistem. Kalau dulu kita perlu hubungi admin. Sekarang ni semuanya dah di dalam sistem. Cukup 30 hari, automatik kita boleh keluarkan. Okey, item yang boleh dikeluarkan adalah berdasarkan gram emas pelanggan. Okey, macam mana nak buat? Pergi juga pada bahagian uncang emas, UE withdrawal. Okey, apabila kita pergi ke UE withdrawal, UE balance kita ada berapa, harga. Okey, harga hari ini tu adalah harga emas dalam akaun uncang emas kita. Total purchase kita dah buat berapa, total buyback kita dah buat berapa. Okey, last sekali di sebelah kanan tu adalah item gram emas yang kita boleh keluarkan. Okey, balance di atas adalah balance emas kita. Itu contohlah, kita ada 100 gram emas. Eligible to withdraw tu adalah gram emas yang kita boleh keluarkan. Contoh ada 90 gram emas. Kenapa tak boleh keluarkan 10 gram? Kata boleh keluarkan semua. Kata KAB Gold, KAB Gold ni boleh keluarkan semua emas dalam gram emas. Tak perlu tinggalkan walaupun 1 gram, 5 gram, tak perlu. Boleh keluarkan semua. Okey. Kenapa ada eligible to withdraw? Okey, sebabnya
Seperti awal-awal tadi, uncak emas boleh dikeluarkan setelah 30 hari pembelian. Sebabnya dah diterangkan tadi. Okey, maka item-item yang kita boleh keluarkan adalah berdasarkan gram emas yang kita ada. Okey, kalau kita ada 90 gram emas, bermakna gold bar 100 gram kita tak boleh keluarkan. Yang kita tak boleh keluarkan tu kita takkan nampak. Kita takkan nampak. Sebabnya kenapa nak nampak? Sebab kita tak boleh nak keluarkan. Emas kita tak cukup. Yang tu lebih. Yang ni fungsi yang saya sangat menarik lah bagi saya. Okey, kita boleh keluarkan. Pada awal ni saya tengok, kenapa macam ni? Ada rosak ke? Okey, lepas tu baru faham sistem ni macam ni. Jadi baguslah. Sebab tak adalah tertanya-tanya, tertunggu-tunggu. Macam tu. Kita akan nampak item yang kita boleh keluarkan saja. Kita tak akan nampak item yang kita tak boleh keluarkan. Item apa yang kita boleh keluarkan? Okay. Bermula serendah 0.5 gram sehinggalah 50 gram. Termasuklah 5 dinar, 10 dinar sekali. Charge premium. Okay. Apabila kita nak keluarkan uncang emas ni, uncang emas ni kita beli gram emas tau. Kita beli gram emas. Emas kilo macam ni. Emas kilo yang diperuntukkan. Okey. Kita berkongsi gram. Kita beli gram emas. Emas tak ada bentuk lagi. Apabila kita nak keluarkan, maka ia perlu dibentuk. Bentuk dalam kad. Kad ni adalah sebagai berapa dekat. Kad ni adalah sebagai tempat untuk kita pegang. Tambah untuk 1 gram macam ni, nipis, perlu ada kad untuk pegang. Okey, itu tujuannya. Bukan saja-saja buat kad ni. Salah satu sebabnya untuk pegang item emas ni. Okay. Charge premium ni maksudnya banyak. Dia maksud nilai intrinsik, kos pengurusan, kos buatan emas, kos pembelian, banyaklah. Okay. Itu masuk charge premium. Itu masuk charge premium. Okay. Charge premium ni okay. Sebelum charge premium, kita kena tahu charge premium yang terbaik bagi item 5 gram ke bawah adalah yang terbaik. Carilah yang paling murah, yang paling rendah. Kebiasaannya untuk item ni ada RM10. 5 gram dan ke bawah RM10 saja. Kalau untuk 5 gram dan ke bawah tu dah sampai RM20, nak keluarkan 1 gram macam ni pun charge premium dah RM20. Yang tu kita perlu fikir panjang lah. Charge untuk 1 gram ni hanyalah RM10 saja. Ada setengah tu kita boleh beli grade emas murah. Katakanlah hari ni KAB Gold jual 328. Dia jual dengan harga 315. Tapi untuk keluarkan 1 gram, charge premiumnya dah mencecah RM30, RM50. Yang tu nampak murah tapi ada udang di sebalik mi. Okey. Charge premium ni, charge premium ni semakin besar gram emas, semakin untung kita. Semakin besar gram emas, semakin murah. Contoh, boleh tengoklah. Sedikit pencerahan. Macam sehari dua lepas ada salah seorang penyimpan emas dalam tim ni. Tim saya WhatsApp saya, dia nak keluarkan 100 gram gold bar. 1 gram tu. Baru penyimpan emas ni baru lagi. Baru setahun, 2 tahun. Yalah, KAB Gold pun baru 3 tahun dah boleh simpan 100 gram emas. Macam mana tu? Dia nak keluarkan 1 gram emas. Saya bagilah yang ni. 1 gram emas, kos premiumnya hanyalah RM70. Yang ni kenapa? Kenapa saya katakan semakin tinggi gram emas, semakin rendah kos. Semakin rendah kos charge premium. Untuk 1 gram, kos premiumnya RM10. Untuk 100 gram, kos premiumnya adalah RM70. Tu makin mahal tu. Kita tengok pada nilai RM tu mahal. Tapi apabila kita buat perbandingan berdasarkan emas, maka perbezaannya sangat banyak. Kenapa? 1 gram adalah RM10. Kalau kita keluarkan 100 gram, kalau kita kalikan dengan RM10, dengan 1 gram tu bermakna RM1,000 sepatutnya. Kos premium tu kalau berdasarkan gram emas. Tapi tak. Charge premium ni bukannya dia gandaan 1 gram macam tu. Tak.
Dia semakin besar item tu semakin murah. Semakin besar item tu semakin murah per gram. Bermakna kalau 1,000 tu kalau katakan 1,000 sebenarnya adalah RM70. Bermakna kita dah jimat di situ sebanyak RM930. Yang tu. Bila semakin besar, kos premiumnya adalah semakin kecil. Yang tu kita kena tahu. Sebab tu salah satu keuntungan kita keluarkan item yang besar adalah kos premiumnya adalah semakin kecil. Okey. Ni sambil-sambil tu saya jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua sahabat-sahabat, terima kasih yang join. Ada kawan-kawan lama ni. Ada dari kampung. Okey, seterusnya. Okey, sama juga kaedah pengambilan. Okey, kaedah pengambilan emas sama sahaja. Sama sahaja kaedahnya untuk kita ambil untuk ambil item apa dia dah? Item ready stock physical yang kita beli secara direct. Nak buat pengeluaran macam emas pun sama saja. Memang sangat senang lah. Saya dah pengalaman saya walaupun banyak post, saya dah pergi ambil sendiri di HQ. Memang sangat senang lah kalau kita nak pergi ni, beritahu saja pergi kaunter nak keluarkan emas, maka kita beritahu lah, tunjukkan nak bagi tahu nombor KAB kita. Semuanya dah ada dalam sistem. Pihak HQ, staff akan bagi barang, isi barang, terus dapat. Okey. Sebelum tu, maksud status penghapusan. Okey. Apabila kita dah berjaya buat pembelian, kita kena tahu 4 status ni. Okey, maksud status penghapusan. Yang tu kita tengok. Yang ni pun kita sama-sama berkongsi ilmu. Mungkin dah ship, kenapa tak ada notify pun? Tak ada nombor tracking pun. Tak ada pun dia sistem. Okey. Semuanya dah dinyatakan creator, processing, ship, fulfill. Semuanya apabila okey. Yang ni adalah sangat bagus sistem KAB Gold. Kita buat pembelian dalam sistem. Apabila dah semua dah bermula proses pertama, kedua, ketiga, keempat, dah fulfill keempat tu, dah complete, maka kita secara direct akan dilinkkan dengan kurier pilihan KAB Gold. Kita akan dapat lihat perjalanan parcel kita. Itu senang, kita tak perlu nak copy tracking number, pergi masuk ke tracking number kurier, tak perlu. Semuanya dah ada dalam sistem. Kita hanya tengok dalam sistem saja. Okey, sama juga KAB hantar. Okey, ini ada Gold Bar edisi klasik. Okey, untuk item biasa ni kita panggil yang ni. Yang ni kita panggil edisi klasik. Yang ni yang lama. Yang ni yang lama. Desainnya macam ni yang lama. Saya sempat adalah yang lama beberapa keping masih ada. Yang ni yang baru. Desain barunya macam ni. Okey. Sama saja. Desain lama ni kalau yang masih ada yang lama ni simpanlah. Yang ni item koleksi lah. Item koleksi kita akan cerita tajuk lain dalam live sesi live akan lain. Okey. Item koleksi lagi Gold Bar edisi istimewa terhad seperti yang baru keluar semalam bulan Rejab, dah pun saya difahamkan 1 gram dah habis. Pagi tadi 0.5 gram tinggal beberapa lagi pieces. Cuba check lah kalau nak beli. Okey, Gold Bar edisi yang ni yang edisi bulanan tahun pertama. Edisi bulanan tahun pertama. Okey. Edisi bulanan tahun pertama. Ada nampak ke tak? Tak nampak lah. Saya sempat lah buat simpanan. Sempat konsisten time tu COVID. Okey. Yang ni. Uniknya satu lagi adalah buyback. Okey, buyback dalam akaun Uncak Emas. Okey, yang ni senang lagi, yang ni sangat memudahkan, terutama sekali bagi yang takut nak simpan emas, nak pegang emas sendiri. Okey, Uncak Emas ni bukan pelaburan, KAB Gold bukan syarikat pelaburan, KAB Gold adalah syarikat jual beli emas. KAB Gold adalah syarikat jual beli emas. Jadi KAB Gold ni ada kelulusan BNM ke? Tak perlu. KAB Gold tak perlu kelulusan BNM. Sebabnya adalah syarikat jual beli emas. Kalau perlu kelulusan BNM, habislah syarikat. Kadang-kadang emas semua perlu kelulusan BNM. Tak perlu pun. Okay, untuk buyback, apabila kita beli gram emas dalam akaun Uncak Emas, yang mana kita boleh beli serendah 0.5 gram, kita nak simpan banyak mana dalam tu, nak simpan selama mana dalam tu pun tak kisah, boleh.
Tapi apabila katakanlah tiba-tiba kita perlukan duit, macam mana? Okey, apabila kita perlukan duit, sebenarnya kita boleh terus jual gram emas yang kita nak kepada KAB Gold secara terus. Macam mana nak buat? Okey, boleh tengok. Dan di sini boleh terus tengok di paparan website tu. Okey. Hanya tekan ucap emas dan terus UE buyback, masukkan. Yang ni satu lagi yang saya beritahu, perlu masukkan akaun bank. Okey, akaun bank saya pun dah tertera di situ, IB Bank. Nombor dah tertera. Yang mana nak transfer kepada saya duit, bolehlah. Bolehlah nak transfer duit kepada saya malam ni. Boleh saya beli akaun ucap emas tambah gram emas kan. Nanti boleh terus masukkan duit lah. Kita boleh untuk buyback. Okey, kembali semula ke pangkal jalan. Kita untuk buyback, sama ada kita nak jual berdasarkan gram emas, isi gram emas ataupun duit yang kita nak. Kalau kita nak isi gram emas, isi je lah. Contoh kita nak jual 1 gram. Okey, harga buyback ni akan tertera lah harga buyback. Okey, mudahnya. Okey, yang ni satu lagi adalah yang susah untuk tengok di syarikat lain. Kalau KAB Gold, masuk saja KAB Gold tu dah tertera harga beli dan harga jual. Harga beli dan harga jual. Mungkin syarikat lain tu, tempat lain, kedai lain, nak cari harga jual, harga beli susah. Kena masuk dulu, kena login tak. KAB Gold ni, buka saja KAB Gold, dah terpampang harga jual, harga beli. Okey, itu satu. Ada setengah lain pula, pampangkan harga jual saja. Harga dia beli, kena login, kena cari, tak jumpa. Tak, KAB Gold dah terpampang. Itu ketelusan KAB Gold lah. Okey. Kita boleh masukkan saja gram emas yang kita nak, ataupun kita perlukan duit jumlah berapa. Contoh kita perlukan RM300, masukkan RM300. Maka gram emas yang akan ditolak adalah berdasarkan harga emas pada waktu itu, pada hari tersebut. Sebanyak RM300. Yang tu saja ditolak. Yang lain tak ditolak. Maka bakinya pula akan tertera lah. Okey, macam mana nak buat? Ada tutorialnya dah disediakan. Okey, yang ni senang, mudah, buyback. Kita tak perlu nak contohlah kata nak jual 1 gram, kena fizicalkan dulu, kena bayar charge minimum, lepas tu jual balik kepada KAB Gold. Tak. Kita boleh terus tolak saja gram emas UE tu kepada KAB Gold tanpa perlu fizicalkan terlebih dahulu. Okey. Pelanggan boleh buat bila-bila masa. Okey, boleh baca di sini. Cut off ada berlaku 4. Okey. Bayaran. Okey. Yang ni perlu ingat. Ada sesetengah tu, dia masukkan akaun bank orang lain, pasangan. Yang ni kena ingat. Tak boleh. Kalau macam tu, KAB Gold admin tak approve. Kita kena masukkan akaun bank kita sendiri. Contohlah kata, okay, sebelum tu, emas ni boleh dimiliki oleh orang muflih pun. Sebab ni dia tak ada dalam sistem kewangan. Emas ni kita je yang tahu. Orang lain tak tahu, pihak kerajaan tak tahu. Kita boleh beli emas. Cuma satu nak buat pembelian, buat pembelian tu senanglah, kita boleh guna akaun lain. Tapi apabila kita perlukan duit, kita dah tak boleh guna bank. Okey. Macam mana tu? Nak buyback UE, tapi tak boleh guna bank. Okay. Yang tu untuk proses gunakan bank orang lain, yang tu pemilik akaun ucapan emas perlu berhubung dengan admin untuk proses seterusnya. Untuk pihak admin aturkan cara yang terbaik. Kita tak boleh nak mandai-mandai masuk macam tu. Kita nak memandai-mandai masukkan maklumat isteri kita, akaun bank isteri kita, tak boleh. Sebabnya pihak admin takkan approve. Okey. Susuk nilai. Okey, ini susuk nilai. Ni satu lagi ni. Yang ni ramai sangat tak naklah beli emas. Susuk nilai. Beli mahal, jual murah. Baru hari tu memang viral sangat-sangat lah. Sehingga kan ada yang menompang, menganggut di air yang keruh. Apa lagi peribahasa yang sesuai. Menyembah minyak lah. Kata emas ni rugi dah ada, padahal dia pun tak tahu ilmu emas. Sebab itulah di KAB Gold ni, KAB Gold tekankan simpanan emas dengan ilmu. KAB Gold, knowledge. Mulia sekali ilmu. Sebenarnya bukan emas sahaja ada susuk nilai. Ingat, sebenarnya bukan emas sahaja ada susuk nilai. Kita beli telefon hari ni, beli telefon
di kedai, tak buka lagi pun, pagi, tengah hari, kita nak jual balik ke kedai yang sama. Dah tak sama harganya. Walaupun dalam pembungkus, dah tak sama. Harganya akan jatuh. Okay. Kalau ada mengikut setengah pakar kewangan, mengatakan gold bar tak ada susut nilai. Bukan susut nilai. Ini spread. Adapun ada yang mengatakan itu adalah selisih. Selisih nilai jual beli. Semua benda ada. Semua benda ada nilai selisih jual beli. Harga jual beli ni. Beli kereta pun ada. Beli rumah pun ada. Beli apa lagi? Semua benda ada selisih jual beli. Tak ada. Kita paling mudah adalah contoh tukaran mata wang. Katakanlah harga $1 Singapura berharga RM3.70. Kita nak beli $1. Kita pergi ke money changer, nak $1, kita kena bayar RM3.70. Kita pun ambil. Tak nak lah, nak jual balik. Kita dah tak dapat RM3.70 tu. Harganya akan drop. Kita akan dapat RM3, mungkin RM3.20 juga, RM3.40 juga. Itu masuk selisih nilai. Semua benda ada. Tak ada yang tak ada selisih nilai. Cuma sebab itulah bila kita nak beli emas, kita kena cari tempat yang betul. Ingat, apabila kita nak beli emas, pastikan susut nilai yang ditawarkan di mana-mana adalah untuk gold bar dan dinar di bawah 10%. Itu yang terbaik. Bila dah 10% ke atas tu, itu dah dikategorikan sebagai tinggi. Di KB Gold terus nyatakan tanpa berselindung, susut nilainya adalah antara 600 hingga 900 sahaja. Dan kalau untuk item ready stock physical macam ni, memang dah tertera siap-siap. Harga jual berapa, harga beli balik berapa. Dah tertera. Kita tak perlu nak fikir, nak kira-kira nak buat apa. Tak payah. Senang. Kalau dalam akaun macam emas pun sama je. Senang. Tak perlu. Okay. Sebenarnya okay. Ni satu lagi. Ada yang terbaru saya tengok. CEO repost. Ada satu tim infak yang tolong kirakan. Tim infak tolong kirakan sebenarnya maksimum jual beli susut nilai emas KB Gold adalah 85% sahaja. Itu saya pun tak kira. Saya tengok 9% sahaja. Yang tu 9% sahaja. Itu terbaik. 6% sehingga 9% sahaja. Itu yang terbaik. Okey. Seterusnya adalah sedikit tentang wakil jualan. Yang ni saya tak nak pergi panjang lah. Untuk wakil jualan ni sekali lalu sahaja. Okey, wakil jualan adalah barisan hadapan KB Gold. Yang ni saya nak akan ceritakan untuk kelas sesi live akan datang. InsyaAllah sesi live ini saya akan buat secara berkala. Berkala maksudnya insyaAllah perancangan tim Gold Exclusive Network. Saya pun terbelit lidah nak sebut ni. Jadi untuk buat sesi live adalah saya sendiri akan buat secara berkala. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan buat 2 bulan, sebulan sekali ataupun bermaksud 2 minggu sekali kita akan selang-seli. Seminggu tu untuk meeting team, satu lagi untuk live bersama-sama. Okay. Untuk wakil jualan ni tadi dah saya sekali lalu saja ada 3 peringkat, ada insentif. Kenapa wakil jualan ni? Wakil jualan, kenapa kita boleh jadi wakil jualan? Kena beli emas ke? Kena bayar yuran ke? Okey. Ada setengah kedai emas untuk jadi dealer. Paling senang kita sebut dealer lah. Wakil jualan ni adalah dealer. Untuk jadi dealer, kena bayar sejumlah amount. Okey, sejumlah duit lah. Baru boleh jadi dealer. Lepas tu, amount tu, kita bayar sajalah. Konon-kononnya dia bagilah 0.1 gram emas. Contoh bayar 500, dia bagi 0.1 gram emas. 0.1 gram emas tu baru RM30. Kita untung dapat. Tu silap lah. KB Gold tak. Untuk jadi dealer KB Gold ni, okay, adapun wakil jualan, kita beli emas dalam sejumlah gram emas yang ditetapkan oleh pihak KB Gold. Kita beli gram emas tu, contohlah kata 10 gram. 10 gram yang dibeli tu 100% menjadi milik kita. KB Gold tak ambil sedikit pun. Tak gigit sikit pun tak. 10 gram tu 100% menjadi milik kita dan kita akan dapat status wakil jualan. Apa yang untungnya? Okey,
Apa yang untungnya adalah apabila kita buat pembelian seterusnya adalah kita akan dapat insentif ataupun cashback ataupun kita beli dengan harga murah. Beli harga sama tapi kita akan dapat insentif ataupun senang cashback lah. Macam tu. Insentif ni kita ada dua pilihan, sama ada nak dalam bentuk duit ataupun nak masukkan kredit emas dalam akaun Uncang Emas. Okey. Satu lagi, apabila kita daftar orang lain menggunakan link kita, sebab KB Gold ni menggunakan bisnes konsepnya referral. Apabila kita daftarkan orang lain, orang yang membeli itu pun kita akan dapat insentif. Okey. Itu sedikitlah. Dan satu lagi adalah bonus jualan kumpulan. Okey, yang ni lebih kurang. Ada insentif ikut tahap. Ada 3 tahap wakil jualan. Gold Group Manager, Gold Advisor. Okey. Pembayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank atau akaun Uncang Emas. Yang ni unit satu lagi. Ada setengah kedai tu dia hanya bagi duit. Tapi KB Gold bagi pilihan. Nak duit ataupun nak emas. Emas tu terus masuk ke dalam akaun Uncang Emas. Terus masuk ke dalam akaun Uncang Emas lah. Senang. Kita tak perlu nak beli balik. Yang tu confirm duit kita selamat. Sebab tu mengikut pakar kewangan, apabila kita buat kerja sampingan, kita jangan sentuh pun duit tu. Duit tu kita simpan asing. Kita simpan asing, letak tepi. Kalau masuk dalam akaun bank, mungkin kita akan guna. Kalau masuk dalam akaun Uncang Emas, confirm kita akan simpan. Sebab dah jadi emas. Yang tu, kita akan cerita lain lah. Okey. Ini adalah website rasmi KB Gold. Okey, ini ada paparan baru. Seperti yang tertera. Okey, boleh tengok. Itu, ni sebut website tak boleh juga ni. Masuk saja KB Gold tu, dah tertera harga. Pergi je KB Gold, tertera harga. Kalau setengah kedai tu, kita kena cari dulu. Mana harga? KB Gold tak. KB Gold teruslah terpampang. Di depan je. Daripada yang dulu, sehinggalah dah berubah yang baru ni pun, harganya tetap di hadapan. Okey. Dan ada lagi channel lain. Okey. Ini tempat lain. Rumah biru putih. Yang ni lama ada juga. Rumah hitam putih pun ada juga. KB Gold Dinamik. KB Gold Dinamik Sdn Bhd. Ada juga rumah hitam putih. Saya sebut yang ni biru putih. Yang ni hitam putih. Okey. Okey. Yang ni. Satu lagi. Untuk urusan rasmi WhatsApp. Okey. Untuk WhatsApp admin KB Gold. Okay. Yang ni ramai mungkin yang baru-baru akan ada, biasanya akan buat kesilapan lah. Sebab nak ujian biasalah orang baru kan. Untuk WhatsApp admin KB Gold, okay, pastikan sekali saja WhatsApp, tak perlu salam, apa khabar? Min, nak tanya. Itu salam, apa khabar? Min, nak tanya. Boleh ke? 5, tak perlu. Bagi salam, okay, Assalamualaikum. Beritahu apa yang kita nak dalam satu chat saja. Hantar kepada KB Gold, hantar kepada admin, tunggu sehingga admin reply. Masa bekerjanya adalah Isnin hingga Jumaat 9 pagi hingga 5 petang. Admin akan reply satu persatu bermula dari bawah. Sebab apabila chat kita tu, mestilah yang paling lama akan berada di bawah, yang baru akan naik atas. Jadi admin akan reply pada bawah-bawah, naik sampai atas. Kalau kita chat je, hantar chat banyak kali, message kita akan berada di atas. Apabila message kita akan berada di atas, maka akan lambatlah chat kita akan di-reply. Itu je. Kalau nak WhatsApp hari lain pun tak kisah. Boleh. Saya pun biasa memang selalu WhatsApp hari lain lah. Cuma kita kena ingat admin akan reply pada hari bekerja. Kita kena ingat itulah. Saya memang selalu je. Ada, kalau ada keperluan, ada pelanggan yang upgrade ke, ada apa-apa masalah, WhatsApp admin, tunggu je lah. Jangan kita nak gelojoh sangat. Sabar. Sabar tu sebagian daripada iman. Okay. Last sekali, okay, terima kasih untuk malam ini. Itu sajalah. Dah agak panjang. Saya pun tak kelas sampai sejam lebih. Terima kasih. Ini, okay, platform-platform rasmi KB Gold Dynamic dan juga Gold Exclusive Network. Untuk yang saya sendiri, rumah biru putih dan rumah hitam putih sama saja. Muhammad Nazif Haji Badruddin. Bolehlah
Kita berkawan, boleh follow, boleh like, boleh friend. Di sini boleh tengok, boleh follow, boleh tengok perkongsian-perkongsian yang saya buat, video-video yang saya buat. InsyaAllah dari semasa-semasa saya akan update lah sama di sini. Okey, sambil-sambil tu saya bacakan. Okey, terima kasih. Ni Cikgu Shani, Puan Maziana, okey, Master Koi, Puan Razlin, okey ni Syahrir Syah ni salah seorang wakil jualan lah, wakil jualan dari tim Gold Exclusive Network. Orang Kota Baru, orang Kelantan boleh, kalau tak nak cari saya pun boleh cari Syahrir Syah ni. Okey, okey, ya doktor. Oh, perasan KAB ni jugalah Khairul Anwar Basri. Betul doktor? Okey, Tuan Haji Rosli, nama Ustaz Muhammad kat depan. Itulah nama glamournya. Tak semua orang tahulah nama KAB. Orang kata nama Anwar ni ramai terlibat dengan emas. Betul lah. Ya tu. Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat. Pertama kali dapat gold bar percuma. Okey. Alhamdulillah. Okey, ini juga nama aku tetap Alan. Okey, ini juga salah seorang pada tim Gold Exclusive Network lah, think tank. Ini kita. Okey, Assalamualaikum Bro Zif. Lama tak tambuk kot kampung. Ada. Ni sahabat lama juga, usahawan berjaya. Yang nak designer ni, orang Kelantan ke orang mana kau boleh cari. Muhammad Tamizi bin Mahmud, kawan sekolah saya lama dan juga adik-adik angkat lah. Bawah dulu sekolah tu ada mentor kan, cikgu. Ni adik-adik sekali lah. Orang usahawan yang berjaya ni. Design memang design dia famous lah. Boleh cari Muhammad Tamizi bin Mahmud. Miji Motografik boleh cari lah tempat-tempat lain. Search je. Wak Sudin lah. Okay. Wak Sudin. Terima kasih cikgu. Okay. Okay, sekian sajalah untuk malam ini. InsyaAllah saya akan buat live ini secara berkala di Rumah Biru Putih dan juga Hitam Putih. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada apa-apa, saya akan buat secara berkala 2 minggu sekali, selang-seli. Tajuknya insyaAllah, untuk tajuk next, saya dah listkan, dah ada jadual insyaAllah. Untuk 2 minggu lagi, kita akan cerita tentang wakil jualan, bisnes KAB Gold lah. Yang mana nak tahu, nak cuba-cuburi bisnes emas KAB Gold ni, tunggu 2 minggu lagi, nantikan daripada saya. Saya akan buat posting lah, mungkin sehari sebelum ke. Saya akan beritahu awal. Okay, buyback uncak emas yang sudah keluarkan boleh juga, atau untuk yang masih dalam akaun. Okay, uncak emas tuan, Wak Sudin, uncak emas ni adalah dalam akaun uncak emas tuan. Uncak emas ni maksudnya dalam akaun uncak emas. Kalau kita dah keluarkan, dia dah tak jadi dalam akaun uncak emas tuan. Dia dah jadi fizikal macam ni. Jadi dah jadi fizikal. Kalau yang fizikal macam ni, boleh jual terus. Jual terus kepada KAB Gold. Kita boleh jual terus kepada KAB Gold. Yang uncak emas, kita boleh buyback terus. Tak perlu fizikalkan. Kalau yang ni, kita pergi lah hantar kepada KAB Gold. Okay. Ada pro and con. Ada pro and con lah. Kita sama ada nak jual dalam akaun uncak emas terus ataupun fizikal. Itu saya dah buat posting lah. Di sini, di Rumah Biru Putih ni saya dah buat posting. Bagi yang pernah bacalah. Okay. Apabila kita nak jual, ada 2 pilihan. Sama ada kita nak jual terus pada KAB Gold melalui akaun uncak emas, yang mana yang tu kita tak perlu fizikalkan. Kita tak perlu fizikalkan, boleh terus jual kepada KAB Gold. Susut nilai spreadnya adalah 9%. Yang tu tetap 9%. Kita jual 0.5 gram pun 9%, kita jual 100 gram pun 9%. Itu satu. Kita tak perlu bayar charge premium. Tapi kalau yang fizikal, bila kita beli fizikal ni ada charge premium. Okay. Untuk KAB Gold, tadi saya terlupa beritahu lah. Harga yang tertera di website untuk item fizikal dah termasuk gold premium tau. Kalau tempat lain, tunjuk je harga murah tapi belum termasuk
charge premium. Bila nak check out nak bayar tu baru dah termasuk charge premium. Yang tu kadang-kadang tengok jadi mahal kenapa pula? KB Gold sama saja. Sebabnya dah tertera charge premium. Okey. Apabila item fizikal macam ni, kita sama ada kita beli yang fizikal dah termasuk charge premium. Kalau kita keluarkan melalui akaun Uncak Emas, kita nak keluarkan tu kita perlu bayar charge premium. Okey. Tapi balik semula, saya back balik slide. Okey, slide yang ni. Okey, tengok. Okey, semakin besar item tu, susut nilainya semakin kecil. Yang tu pula kelebihannya. Kita kena bayar charge premium, tapi kalau yang fizikal, susut nilainya lebih rendah. Jadi ada kedua-duanya ada pro and con lah. Terpulang pada diri kita. Yang terbaiknya ingat, simpanan emas yang terbaik adalah emas fizikal kita simpan sendiri dalam tangan. Kalau bagi yang takut nak simpan sendiri dalam tangan, simpanlah dalam akaun Uncak Emas. Tapi sebaiknya simpanlah sedikit, sebahagiannya kita pegang sendiri. Bagi penyimpanan emas baru, di bawah saya, kalau yang tanya mana yang baik, saya terus katakan yang terbaik, simpan emas sendiri. Beli yang fizikal. Kalau tak ada modal, try dulu beli dalam akaun 0.5 gram. Itu saja. Senang. Okey. Lagi. Ada lagi soalan? Macam tak ada lah kot. Okey. Itu sahaja insyaAllah untuk malam ni. Dah sejam 20 minit. Itulah. Mungkin yang berdepan dengan saya macam ni lah. Depan saya saya tak bercakap banyak sangat. Tapi bila dah dapat ni sekali bercakap memang macam ni lah saya. Sebab tu mungkin. Sebab tu lah. Mungkin sebab tu jadi cikgu. Sebab tu jadi pengajar. Bila bercakap macam ni lah. Okay. Kering, tekak pun dah kering. InsyaAllah kalau dah tak ada soalan, saya pun dah tak nak memanjangkan masa. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu dari sekarang. Siapkan masa 2 minggu. Saya akan buat posting awal untuk live dengan tajuk confirm tentang bisnes KB Gold, wakil jualan KB Gold lah. Kita akan tengok secara lebih detail sikit apa yang saya skip tadi. Okey, kalau ada apa persoalan nanti boleh beritahu. Okey, itu sajalah untuk malam ini. Terima kasih semua, sama ada di rumah biru putih ataupun di rumah hitam putih yang hadir sama-sama support malam ni. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Di sini, jangka di sini. Saya akan buat dua-dua. Terima kasih lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.